Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi sesi hari ini sebenarnya sebagai menjawab beberapa soalan yang telah diajukan kepada saya, sama ada menerusi Facebook atau YouTube ya. Jadi salah satu soalan yang saya lihat kerap diulang adalah penolakan ya terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga kepimpinan UMNO secara amnya, melibatkan ya mereka yang bersimpati dengan kluster mahkamah seperti Ahmad Maslan dan sebagainya. Jadi soalannya mudah, apa yang boleh dibuat atau harus dibuat? So itulah sebabnya saya buat live ini, sebagai menjawab soalan tu, sebab ramai ya bertanya soalan ni. Baik, sekarang ni di dalam UMNO berlaku penolakan atau ada gelombang penolakan terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ya, Ahmad Maslan, ya, kem kluster mahkamah lah, maknanya kluster mahkamah dan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang bersimpati dengan kluster mahkamah ini digelar kem kluster mahkamah. Ya, ini tidak termasuk Perdana Menteri Ismail Sabri, tidak termasuk menteri-menteri UMNO. Ini kita cerita pucuk pimpinan utama ya UMNO, iaitu kem kluster mahkamah. Jadi adakah penolakan ini wujud? Okey, jawapannya penolakan ini jelas. Penolakan ini jelas khususnya apabila kita mempertimbangkan konvensyen-konvensyen BN yang telah diadakan. Seperti mana anda tahu, Zahid Najib dulu terdesak, jadi menggunakan dana parti mereka buat konvensyen demi konvensyen demi konvensyen, dan asyik bercerita berkenaan dengan pembubaran Parlimen PRU yang nak desak Ismail Sabri untuk bubar Parlimen. Adakah alasan munasabah diberi untuk bubar Parlimen atau adakan PRU awal? Tidak. Sebab Ismail Sabri tidak mengalami ancaman daripada mana-mana kumpulan politik. Bukannya dari PAS, bukannya dari Bersatu, malah UMNO secara amnya pun tidak menolak Ismail Sabri. Yang menolaknya adalah kem kluster mahkamah. Jadi sebenarnya ancaman terhadap Ismail Sabri ni datangnya daripada orang ataupun kem yang meminta Parlimen dibubarkan. Kononnya ada ancaman, tapi sebenarnya mereka yang menjadi ancaman. Jika mereka tidak mengancam, sebenarnya kerajaan ni boleh sahaja mentadbir sehingga penggal penuh Parlimen ke-14 wajib dibubarkan, iaitu pada Julai 2023. Ya. So kita lihat sekarang dah masuk September, Julai 2023 tak sampai pun setahun. Jadi kalau anda lihat permintaan atau desakan untuk diadakan PRU awal, pembubaran Parlimen dan sebagainya, sebenarnya bukannya satu solusi untuk menyelesaikan kemelut politik atau ketidakstabilan politik, tetapi sebaliknya merupakan satu perkara yang sedang mencarcar merbahkan politik negara, yang sedang memporak-perandakan politik negara, yang sedang memperkotak-katikkan politik negara, dan dengan cara itu menimbulkan suasana ketidakstabilan. Jadi untuk menyelesaikan ketidakstabilan ini bukannya dengan membuat pilihan raya umum awal, bukannya dengan membuat pembubaran Parlimen awal. Untuk menyelesaikan ketidakstabilan ini adalah untuk, saya nak terus terang, mencantas kluster mahkamah. Dan cara nak cantas kluster mahkamah ialah dengan mencantas politik mereka. Ya. Cara nak cantas politik kurang ajar, politik keterlaluan kluster mahkamah ini adalah satu daripadanya dengan mengusulkan darurat politik. Dengan adanya darurat politik, sekiranya Ismail Sabri mengusulkan darurat politik kepada Yang di-Pertuan Agong, maka selepas diwujudkan darurat politik ini, bolehlah Ismail Sabri mengusulkan ordinan-ordinan darurat yang bersesuaian untuk melumpuhkan terus politik kluster mahkamah ini. Ya. So itu satu daripada caranya. Cara yang lain untuk mencantas kluster mahkamah ialah dengan tidak melayan kerana kluster mahkamah. Kerana kluster mahkamah perlu tahu bahawa tugas Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan saya telah berulang kali menyuarakan perkara ni ya, tugas dia atau fungsi dia atau peranan dia sebagai Perdana Menteri dengan peranan dia sebagai ahli parti saling tidak bertindih. Ya. Dan memang berbeza.
Ya, kalau sebagai Perdana Menteri dia tertakluk kepada perlembagaan. Dia tidak tertakluk kepada sebarang keputusan parti. Tidak perlu menerima sebarang keputusan parti, khususnya apabila melibatkan kuasa budi bicara dia sama ada nak usul pembubaran parlimen atau tidak. Dan apa jua kuasa-kuasa yang ada padanya sebagai Perdana Menteri dalam hal tadbir urus negara. So ini amat jelas. Jadi dia dilindungi oleh perlembagaan, ya. Okey. Jadi ada orang bertanya kepada saya, macam mana jika Zahid terlalu terdesak dan dia membuat perkara-perkara seperti akhirnya cuba pecat Ismail Sabri ke, atau cuba tumbangkan Ismail Sabri. Okey, babak nak tumbangkan Ismail Sabri, andai kata kem kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, pertama sekali jumlah kem kluster mahkamah ni kecil, ahli parlimen dia kecil, tetapi cukuplah nak stabilkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Tapi seperti yang saya dah beritahu, mudah aja Ismail Sabri boleh mengusulkan darurat politik. Ya, dan jika diusulkan darurat politik, Ismail Sabri boleh kekal sebagai Perdana Menteri, ya, dan selepas itu boleh dibuat adinan darurat untuk mensenyapkan mereka ni yang sedang menimbulkan kekacauan. Okey. Kemudian bagi persoalan adakah mungkin Ismail Sabri dipecat, katakan Zahid dalam keadaan terlalu terdesak, dia memecat Ismail Sabri daripada UMNO. Okey. Jika dipecat, dari sudut perlembagaan persekutuan, Ismail Sabri akan kekal Perdana Menteri kerana keahlian dia di dalam Dewan Rakyat. Ya, dan sebagai Perdana Menteri, dia boleh terus mentadbir negara, ya, dan ianya tidak akan membawa sebarang kebaikan kepada Zahid. Tetapi sebaliknya, ianya akan membawa satu keburukan buat UMNO. Kerana jika anda lihat konvensyen-konvensyen yang telah berlaku, ramai pemimpin bahagian cawangan tidak hadir, mereka boikot. Ya, bila Zahid buat satu perhimpunan mengejut, memanggil semua bahagian cawangan, bahagian ketua bahagian pun, anda lihat majoriti tak datang. Kemudian dia buat taklimat presiden, dan taklimat tu dia buka kepada semua, kepada semua sebab nak penuhkan dewan. Tapi kalau anda lihat dari sudut kehadiran menteri-menteri, ketua-ketua bahagian, ketua cawangan, ramai tak hadir. Jadi di dalam UMNO sudah berlaku penolakan terhadap Zahid. So, jika Ismail Sabri dipecat, ya, akan berlaku penolakan lagi besar, di mana saya tak terkejut jika ada ketua-ketua bahagian dan cawangan yang menarik diri, ya, daripada jawatan mereka lah, bukan daripada UMNO. Ya. Dan kemudian andai kata esok, ya, bila sampai masa Ismail Sabri mengusulkan pembubaran parlimen dan parlimen dibubarkan, dalam fasa kempen, saya terlalu yakin akan berlaku boikot besar-besaran jentera pilihan raya di banyak kawasan parlimen dan DUN. Kesemua ni akan menghancurkan UMNO buat selama-lamanya. Malah akar umbi akan marah. Sekarang pun dah marah. Ya, sekarang pun dah marah. Mereka akan marah dan akan berlaku undi dendam. Sama ada mereka menyokong pihak lawan atau tidak keluar mengundi, iaitu penyokong tegar UMNO. Sebabnya anda perlu tahu, saudara-saudari, bila Najib dipenjarakan, pemenjaraannya telah menimbulkan satu kesedaran di kalangan penyokong atas pagar dan juga penyokong tegar Najib, sebilangan lah, bukan semua lah. Pentaksub memang akan kekal ada, ya, iaitu mereka melihat sendiri, rakyat melihat sendiri. Anda nilai daripada komen-komen netizen di merata. Mereka menilai sendiri cara mahkamah diperkotak-katikkan oleh Najib. Benda ni saya dah jelaskan berulang kali. Anda boleh rujuk di video-video YouTube saya yang sebelum ni, semalam, ya, anda boleh rujuk. Ya, diperkotak-katikkan dengan jelas. Ya, sentimen-sentimen dimainkan oleh Najib sendiri yang sebenarnya bersifat menghina mahkamah dan menghasut yang tidak benar, yang berdasarkan fakta palsu. Kononnya ada berlaku ketidakadilan. Sebenarnya yang gagal mengambil kesempatan dalam tempoh yang diberikan oleh mahkamah untuk penghujahan dibuat adalah Najib sendiri. Ya? Dan akhirnya bila dia tidak dapat membela diri, diserangnya pula, dikatakannya tidak adil. Sedangkan fakta yang telah disuarakan oleh Najib adalah palsu. Malah dia tidak mampu menyuarakan fakta sebenar bagaimana mahkamah tidak adil. Cuma dia kata tidak diberi ruang. Dia tidak boleh pergi lebih mendalam. Bagaimana tidak diberi ruang? Sebab jika dia pergi mendalam, memang jelas mahkamah memberi dia ruang. Tetapi dia sendiri memberi arahan kepada peguam dia untuk tidak berhujah lanjut.
Ya, sebaliknya masa yang diberikan tu digunakan untuk cuba mendapat penangguhan dengan cara yang sebenarnya melanggar etika guaman. So, rakyat melihat ni dan berdasarkan penilaian di media sosial, di beberapa cabang lain, ya, berita, dan anda lihat portal-portal berita di Facebook, anda lihat ruang komen, netizen sebenarnya faham benda ni, orang nampak di situ dah mula timbul kesedaran, ya. Esok petition ni, mereka dah malu. Petition yang meminta pengampunan buat Najib ni, pihak yang menggerakkannya dah malu sebab lepas 4 hari tak mampu mencecah 8,200 tanda tangan. Mereka dah malu. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk gerakkan petition ni untuk capai 100,000. Sedangkan petition yang meminta agar Najib tidak diampunkan tak sampai 24 jam mencecah 100,000. Korang kata UMNO ada 3 juta ahli. Ahmad Maslan kata 70% penyokong Najib. Takkan tak boleh turunkan tanda tangan? Jadi di situ kita dah lihat sebenarnya rakyat dah buka mata. Okay? So, apabila benda ni sudah berlaku, dan jika Zahid dan pucuk pimpinan UMNO cuba main ya, mereka akan memusnahkan UMNO. Mereka akan memusnahkan UMNO. Kalau anda bertanya kepada saya, adakah UMNO akan menang PRU 15 andai kata diadakan tahun depan? Jawapan saya tidak. Memang sah tidak akan menang. Okey. Tetapi jika anda bertanya kepada saya, bagaimana jika Ismail Sabri dipecat? Ini saya beritahu UMNO akan kena teruk pada PRU 15. Kalau diadakan sekarang lagi teruk, ya. Tetapi kalau Ismail Sabri dipecat, tak payah nak tunggu PRU 15, UMNO akan hancur. UMNO akan hancur. Akan berlaku huru-hara dalam UMNO. Percayalah, di dalam UMNO sendiri ramai sudah muak dengan isu solidariti bersama Najib Razak. Orang yang laung-laungkan solidariti ni adalah orang yang terpalit dengan jenayah, adalah orang yang sedang menghadapi kes jenayah di mahkamah, berpuluh-puluh tuduhan, iaitu Zaid, dan sendiri sedang cuba menimbulkan persepsi palsu kononnya berlaku pendakwaan terpilih kepada dia. Malah di dalam mahkamah sendiri pun dia telah dinasihati, bukannya pergi mahkamah cerita berkenaan pendakwaan terpilih. Anda sebenarnya perlu bela diri, ya, dengan fakta dan bukti, ya. Jadi bila ini menjadi tumpuan pemimpin-pemimpin macam ni, mereka dah terdesak. Mereka menunjukkan kepada kita mereka sebenarnya tidak mampu bela diri. Jadi sekarang dah masuk perang persepsi. Jadi bila ada situasi begini, terutamanya jika parti diterajui oleh orang yang bakal dijatuhkan, keputusan kes mahkamahnya bakal dibacakan dan berada dalam keadaan terdesak, maka sudah pasti akan timbul syak. Tujuan mereka nak adakan pilihan raya awal adalah untuk selamatkan tengkuk mereka. So, perkara yang sepatutnya dilakukan ialah berundur. Jika mereka benar berpaksi kepada prinsip keadilan, cuba tanya Zahid, jika anda benar berpaksi kepada prinsip keadilan, jika benar anda memperjuangkan prinsip keadilan, mengapakah anda tidak berlaku adil kepada akar umbi UMNO dengan berundur diri supaya tidak wujud syak bahawa anda hanya menggunakan atau menyalahgunakan UMNO sebagai platform untuk kepentingan peribadi yang akhirnya akan memudaratkan parti anda. Cuba lihat, semenjak Najib dipenjarakan, ya, parti UMNO kononnya untuk membela agama, bangsa dan negara. Tetapi adakah apa-apa penghujahan mana-mana pemimpin ditujukan bagi kepentingan bangsa, agama dan negara? Bukan. Semuanya adalah solidariti bersama seorang penjenayah. So, sekarang ni sudah berlaku penolakan besar-besaran. Ramai sudah rasa UMNO sudah terpesong, ya. So, inilah jawapan saya kepada persoalan yang ditimbulkan. Lebih-lebih lagi soalan yang bertanya kepada saya, apakah hala tuju UMNO? Jawapan saya, kalau soalannya apakah hala tuju UMNO, masuk gaung lah. Hala tuju dia masuk gaung.
Orang terdesak akan membuat keputusan terdesak, akan mengambil langkah-langkah terdesak. Dia tidak lagi akan memikirkan perkara selain daripada perkara yang boleh menyelamatkan dia. Walaupun ada kemungkinan tipis sesuatu langkah boleh menyelamatkan dia, dia akan cubanya biarpun ianya mampu memusnahkan parti. So itu yang sedang berlaku di dalam UMNO. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.